Dari fresh balik. Kita ni kadang-kadang menjadi manusia ni memanglah perangai kita ni lalai, alpa, ya, kita lupa. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi peringatan itulah yang memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kekuatan, lorongkan hati kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. An Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana faman ya'khudhu bihaqqi fa ahjamal qaum faqala Abu Dujana ana akhudhu bihaqqi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ambil pedang, angkat pedang. Dulu pedang lah. Kalau kita sekarang ni M16 pistol, ya, senapang, machine gun, kereta kebal. Dulu pedang, tombak. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu baginda khutbah pegang tombak. Sambil jaga tu. Kalau tuan-tuan lagi di sini pegang M16 baca khutbah. Tegak gitu. Satu sunnah, ya. Nabi pegang saifan, pedang, yauma Uhud, pada peperangan Uhud. Nak berlaku peperangan Uhud ni. Ni persediaan Nabi nak bagi motivasi, nak bagi semangat kepada para sahabat. Banyak caralah kita lakukan untuk membangkitkan semangat kita ni, ya, supaya cinta agama, cinta pada bangsa, ya, berjuang, berjihad, ya, kerana ganjaran dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perang Uhud ini ataupun Ghazwah Uhud, ya, kita hari raya sebulan, betul? Kadang-kadang open house masih lagi buat lepas daripada bulan Syawal, itu kita. Tapi para sahabat Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam perang dalam bulan Syawal ini, iaitu berlakunya peperangan Uhud ini pada 7 atau 11 hari bulan Syawal 625 Masihi. Seminggu je kalau kita ni 7 Syawal ni tengah berayasakan, ya. Peperangan yang Islam kalah, okey. Banyak faktor lah kalau kita nak bicara tentang peperangan Uhud ni, kenapa kita kalah ataupun tentera Islam kalah. Strategi asalnya dah bagus dah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa 1000 orang tentera, berbanding dengan tentera musyrikin Quraisy 3000 orang, ya. 1000 dengan 3000. Kalau dulu perang Badar, perang pertama, Islam menang 300 lebih je bertempur dengan 1000 orang. Itu datang jaminan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, berapa banyak kumpulan yang sedikit dia boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Menang dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, satu medan balas dendam daripada orang-orang Quraisy ini. Mereka kumpul lagi ramai sampai 3000 dan kalah lagi tentera Islam ni dari segi bilangan. Kalau ikut pengalaman dulu boleh menang, ya.
Tapi peperangan Uhud ini menunjukkan sikap manusia yang gelojoh, yang tamak, dengan harta, ghanimah dan sebagainya. Tidak taat kepada pemimpin, tidak amanah di posisi-posisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, sudahlah daripada 1,000 orang itu tentera Islam di pertengahan jalan balik 300 orang. Daripada 1,000 tinggal 700. Siapa 300 ini? 300 inilah golongan-golongan mereka yang lari daripada medan perang, ataupun kita sebut tergolong daripada manusia munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kita bila perang tak boleh patah balik. Menang ataupun syahid, itu berperang begitu. Jadi ada semangat. Mati ada jaminan syurga daripada Allah. Menang ada banyak kedamaian, ada banyak kerahmatan yang Allah Ta'ala bagi daripada kemenangan itu. Antara dua sahaja. Abdullah bin Ubay ini memang perosak jamaah. Abdullah bin Ubay ini menjadi duri dalam daging. Dalam setiap acara, dalam setiap perkara. Malah perang pun dalam keadaan yang begitu kritikal, nak mempertahankan agama ni, nak berdakwah ni, dia menjadi orang ataupun golongan mereka yang menjadikan berantakan para jamaah ini. Bukan sikit tuan-tuan. Kalau 300 daripada 1,000 tu, banyak tu. Hampir 1/3 lari daripada peperangan. Ini salah satu sikap munafik yang Allah Ta'ala rakamkan banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun sendiri, Allah Ta'ala sebut, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ini di antara perangai orang munafik. Apabila datang kepada kamu wahai Muhammad, orang munafik ini, mereka kata apa? Sesungguhnya kami bersaksi bahawa engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Ini pengakuan hipokrit supaya orang nampak mereka ni beriman. Susah tuan-tuan nak hapuskan orang munafik ini. Kerana orang munafik ini duduk dalam jamaah, dalam kumpulan bersama orang-orang yang beriman. Pakaian mereka, kalau kita tengok Abdullah bin Ubay kan, sama je. Mereka pakai serban, mereka pakai jubah, mereka sembahyang di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omar orang yang paling lantang, tidak setuju dengan Abdullah bin Ubay ni dan geng-geng dia. Banyak onar mereka lakukan, sehingga dia pernah mohon pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi aku tebas saja orang-orang ini, bunuh. Nabi tak bagi. Kerana fitnah bakal timbul. Nanti Nabi kata anna Muhammadan qatala ashabah. Nanti orang kata Muhammad ni pembunuh para sahabat. Sebab apa? Orang bertopeng ni payah nak dihapus. Salah satu acara ataupun cara orang-orang munafik ini, mereka sering bersumpah ataupun bercakap bohong. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Apabila satu ketika Zaid bin Al-Arqam, dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai perang Bani Mustalib. Dia bertemu dengan pak cik dia mengadu, dia pernah nampak ataupun dia jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan geng dia nak buat onar dalam jamaah, tak mau infakkan harta, maknanya nak rencatkan
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala rakamkan la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Allah Taala sebut ni perangai mereka. Jangan bantu orang Islam ni, jangan derma, jangan infak pada, jangan sumbang harta pada orang Islam ni. Dia takut orang Islam ni akan jadi gah apabila orang Islam ni kuat ekonomi dia. Betul? Bila kuat ekonomi ni tuan-tuan, banyak perkara yang kita boleh lakukan. Maknanya duit ni, ekonomi ni penting dalam agama. Itu tuntutan agama. Bila kita cerita tentang sedekah, menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nakkah aku tunjukkan kepada kamu satu bisnes, satu perniagaan, tijarah yang bakal membebaskan kamu daripada seksa yang pedih. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala tanya dan Allah Ta'ala jawab. Maknanya disuruh kita ambil perhatian sangat ayat ini. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu kena berjuang pada jalan Allah. Dengan apa nak berjuang ni? Allah Ta'ala sebut dulu bi amwalikum, barulah wa anfusikum, dengan harta benda dulu, dan juga diri kamu. Prioritinya yang awal, nombor satu. Kenapa dengan amwal? Orang boleh datang masjid kan, tapi nak infak harta kadang-kadang kedekut. Boleh hadir ke mana-mana, tapi nak peruntukkan sedikit harta pada jalan agama ni, pada jalan Allah Ta'ala ni, sukar kita. Yang dikatakan sifat bakhil, kedekut itu tuan-tuan. Itu salah satu cara. Kamu nak menang, Allah Ta'ala kata, nak hebat, harta kamu kena infakkan. Sebab itu jugalah Abdullah bin Ubay ni dia pandai, dia tahu kalau bagi kekuatan orang Islam ini dengan harta, oh gah dia nanti. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Orang-orang yang mulia ini bakal menghalau orang-orang yang itu strategi dia, lumpuhkan ekonomi Islam. Betul? Bila Islam ni lumpuh, orangnya miskin, tuan-tuan, amat mudah untuk disogok. Betul? Betul? Bagi ni sedikit, orang ni bila dah miskin, dah susah, dibagi apa-apa dia ikut aja. Pengalaman di mana? Di Terengganu. Pergi kat tempat orang asli. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita politik, tak ada. Tapi itulah kaedah yang dibuat oleh siapa? Abdullah bin Ubay dulu. Orang bila dah susah dan sebagainya, bagi todi tuan-tuan, oh seronok betul. Orang asli yang kafir lah, bagi todi, habis. Ini pengalaman. Masya Allah. Allah maha benar. Allah Ta'ala sebut tentang orang munafik ni, perangai. Saya tak ada kata orang tu munafik dah, tapi ini contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni tuan-tuan. Bila dia kata Zaid bin Arqam mengadu pada paman dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay gitu. Abdullah bin Nabi pun panggil siapa? Nabi pun panggil Zaid bin Arqam. Betul ke kau dengar ni? Abdullah bin Ubay punya perancangan jahat. Gitu dia berkata, Nabi pula panggil siapa? Nabi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Wahai Abdullah bin Ubay, benar ke kamu nak buat begini? Ni sabab nuzul ayat munafik surah pertama, ayat pertama. Dia sanggup bersumpah, innaka la rasulullah. Nampak bila dah kata gitu, orang bersumpah ni Nabi percaya. Padahal dia munafik ni. Betul, munafik. Itulah susahnya tuan-tuan. Dia guna nama Allah padahal dia menipu. Allah Ta'ala sebut, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
Allah menjadi saksi, dan memang Allah Ta'ala tahu bahawasanya sesungguhnya orang munafik seperti Abdullah bin Ubay ini lakadzibun. Bubuh taukid lagi pada perkataan kadzib itu. La lam tu bari atas la, bukan lam alif atas la. Kalau lam alif atas la tu tidak, nafi, nahi, jangan. Tapi la yang hanya semata-mata la itu adalah taukid. Tengok dalam Quran, kalau ada perkataan atau huruf la ni dia penguat. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Boleh saja kita baca innal munafiqina kadzibun, boleh. Dari segi apa makna tak cacat lah. Tapi Allah Ta'ala kuatkan lagi, lakadzibun, orang munafik ni benar-benar maknanya mereka ni adalah pembohong. Betul Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik ada tiga. Dalam satu hadis lain 4. Dua-dua hadis di sahih. Iza haddasa kadzaba, kalau cakap, bila bercakap dia bohong. Itu perangai orang munafik. Ya. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkir janji. Wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Salah satu sifat ni ada pada para sahabat yang berjuang itu, mereka tidak amanah. Duduk di mana? Di Bukit Uhud itu. Yang asalnya berapa orang Nabi letakkan? 50 ataupun 70 orang. Bila nampak harta, agak dah kelam kabut tentera Uhud ataupun Quraisy ni, turun. Tinggal, dalam riwayat kata tinggal 14 orang di atas. Ketika itu diambil kesempatan oleh siapa? Orang yang akhirnya jadi hebat dalam agama. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Betul? Tuan kenal kan? Dia yang dikatakan memang orang hebat lah. Selepas tu dia masuk Islam. Sebab itu tuan-tuan, musuh ni jangan ingat terus tak dapat hidayah ya. Musuh kadang-kadang lawan Islam, lagi dia tu nak bunuh Nabi ya. Khalid Al-Walid ni, dia pusing turn belakang, dia gempur tentera memanah, habis tuan-tuan, mati ya. Ramai yang mati dalam peperangan Uhud ini. Kalah tentera Islam disebabkan apa? Sifat tidak amanah. Tak lama lah kalau baca Khalid Al-Walid ni, dia jadi panglima Islam yang hebat. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoalah banyak-banyak. Mana yang penentang agama ni, okey, cakap celupa pada agama kita dan sebagainya, tak kiralah daripada orang kafir ataupun orang Islam sendiri, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah. Kita berdakwah tak boleh pilih. Ini lawan agama kuat ni, kita terus harbikan dia. Contoh tak ada pilihan. Kita kena berdakwah Islam ini untuk semua. Kita dakwah mereka. Tak ada orang ini terlampau jahat kita tinggal, tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada orang yang paling teruk sekali. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ni, aku ingat sekarang orang tak dengar kebutuhan lah, betul? Tapi Fir'aun dengan kutuhan, besar sangat dosa dia. Kalau kita tak ada pakai ni, kita serang aja. Tapi Allah Ta'ala tetap arahkan siapa? Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, engkau tetap kena pergi ke Fir'aun. Kenapa? Sesungguhnya dia taghut, jahat, betul? Jadi apalah kalau kita nak bandingkan dengan kita, ya, memang Islam akan terus terancam. Cabaran itu ada pada agama kita. Syurga, agama yang hebat ini bukan murah harga dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak laung azan, nak sembahyang duduk sedap-sedap aja. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah uji orang-orang dahulu.
fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Dengan ujian tadilah memantapkan mereka siapa yang sadaku, benar-benar kuat iman dia. Wala ya'lamannallahul kadhib. Dan Allah Ta'ala nak tahu siapa di kalangan kita ni orang yang bohong. Tidak ada satu era, satu zaman Islam ini tidak diancam dan sebagainya. Cuma keadaan, situasi, kaedah, mungkin cara dia yang berbeza. Itu sebenarnya memberi keuntungan lagi. Allah Ta'ala dah tetapkan dah satu sunnah. Kamu nak berjaya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Allah Ta'ala kata, adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedap-sedap ya, tak ada ujian, seronok aja beragama ni ya? Tak. Nabi dalam perang Uhud patah-patah gigi ni, berdarah-darah, sampai dibuat benteng dalam perang Uhud ni oleh para sahabat. Orang ingat dah habis dah teruk. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala selamatkan lagi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni rintangan kita menghadapi orang-orang munafik ini. Bila kita sebut munafik ni tuan-tuan, bukan saya nak tuduh tuan-tuan munafik. Dah paling tidak kita muhasabah diri, betul. Bila disebut munafik, Nabi sebut 3 ni: cakap bohong, diberi amanah khianat, berjanji dia mungkir janji. Kalau adalah sifat itu pada diri kita, betul, kita boleh ubah ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ditambah lagi apa? Iza khasama fajara. Ya, apabila mereka ni bertelingkah, berbalah, satu pendapat berbeza dengan pendapat yang lain ya, mereka ni melampau batas. Ni sifat juga orang yang munafik ni. Pendapat berbeza, tak lari pun ya. Pandangan yang berbeza, mereka ni melampau batas, cakap kasar, menuduh yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi bila baru-baru ni dalam 1-2 hari ni kan, isu tentang apabila seorang budak, tuan-tuan rasa viral ya dalam WhatsApp kan, dia hantar surat, dia buat surat lah tu, tak tahu bapak dia tuliskan ke bapak dia bagi idea, wallahu alam, tapi viral di WhatsApp. Saya pun jumpa semalam ya, 2 hari lepas ya, betul. Dia merintih lah, ataupun dia tak puas hati bila dia duduk soft depan, betul, orang tarik belakang. Alasan ni kenapa? Kerana dia budak kecil lah kan. Jadi saya rasa alhamdulillah lah, mufti wilayah pun dah bagi komen, dah bagi respon, dah jawab dah. Itulah kita ni. Ada pula jawapan-jawapan yang lain cukup kasar. Bila saya jumpa jawapan-jawapan, ini budak Wahabi, dia kata. Ya, jumpa saya kawan hantar, bila mereka tanya saya tu, ini ustaz ada yang jawab begini, ada yang jawab begini, macam-macam. Inilah manusia-manusia yang berlebih-lebihan dalam mereka berbeza pandangan. Tak boleh, kita kena raikan pendapat, betul. Saya selalu buat contoh, macam saya kata, kita berbeza pendapat macam zikir kan. Zikir contohnya lah, lepas sembahyang Pak Imam baca kuat atau baca perlahan, perbezaan pandangan, betul. Tak adalah yang baca kuat ni dia jadi bid'ah, ataupun yang senyap mengikut Syafi'i ni dia Wahabi. Tak, kita raikan. Dan setiap perbezaan itu, pandangan itu, dia memberi rahmat, betul. Ada kebaikan dia. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan mazhab apa? Sini mazhab apa? Tuan Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i dalam kitab dia kata Pak Imam kena baca perlahan. Pak Imam dan makmum kena baca perlahan, maknanya baca sendiri. Itu pandangan Syafi'i, tanpa dia meremehkan atau melabel yang tidak-tidak kepada orang yang membaca kuat. Bila kita nak apply ni, yang saya kata perbezaan pandangan ni rahmat, cantik.
Pak Imam dia salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia boleh pandang belakang. Betul? Sebab apa tujuannya antaranya? Supaya dia boleh nampak para jamaah. Kalau dia tengok belakang dia pusing belakang, oh ada lagi yang masbuk, betul tak? Tengah sembahyang fardu. Ketika itulah tuan-tuan apply pandangan Syafi'i. Betul? Tak boleh baca kuat, mengganggu orang yang fardu. Awak buat sunat. Ini kena raikan ini. Pelankan. Sebab apa? Bagi laluan pada orang yang wajib. Ya. Sebab itu apabila mufti wilayah juga fatwa kan, betul? Haram jalankan tabung ketika apa? Ketika khatib sedang membaca khutbah. Betul tak? Nampak? Kenapa? Prioriti dia tu dengar khutbah utama, sebab dia termasuk apa? Atau ganti 2 rakaat zuhur. Betul? Sedekah ni sunat. Bila-bila boleh bila buat? Nantilah, tunggu. Waktu kalau nak sama baca doa pun boleh. Sebab dua-dua sunat kan. Kau golek lah tu. Udahlah tabungnya bunyi yang ada roda, macam tempat aku lah, tabungnya berat ada roda, dah ganggu semua orang tu kat situ. Yang sedekah pun kadang-kadang sedekah tak sedekah sama aja kan. Yang satu ada sedekah senyum aja, sebab dia kata senyum itu satu sedekah. Dia tengok tabung jalan. Tabung tu nak duit, bukan nak senyum. Kena ingat tu, senyum satu sedekah, dia kata. Ada senyum ya jalan. Tak boleh. Nampak cantiknya saya kata perbezaan pandangan ni. Bukan jadi kita karut, tak ada. Kata apa ni? Ini membawa ancaman pada masyarakat, memecah belahkan masyarakat. Tidak diajar. Itulah saya kata. Bila tuan-tuan pandang belakang, tengok relax, tak ada orang masbuk. Contoh, apply lah pandangan yang mengikut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annar raf'as sauti hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara ni, sahabat kata ada pada zaman Nabi, menguatkan suara selepas daripada solat. Jadi berlaku perbezaan pandangan. Ni bila nak apply yang ini, bila kita tengok okey tak ada masbuk belakang kita kan, tak ganggu, Pak Imam tak apa, angkatkan suara. Dengan Imam Syafi'i kata apa? Tujuannya untuk mendidik para jamaah kita ni kadang-kadang kalut, baca ayat kursi pun salah. Kita dengar Allah Akbar. Jadi kita imam ni dia tahu kan, dia angkat suara ajak makmum dengan niat gitu ya, baca dengan betul. Cepat tu baca wasi'a kursi. Itu selalu aku dengar salah yang itu. Selalu dengar. Kat masjid mana malam tadi? Malam tadi mana ya? Cuba baca. 1, 2 mula. Wasi'a. Macam mana nak sebut tu? Ada yang baik baca wasi'a kursiyus samawati wal ard. Dia baca Quran ni macam baca komik dia pula. Ini mujizat lah. Jadi kalau tujuan itulah Pak Imam, cantik. Betul? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Bacalah, semak balik buku tu. Jangan kita rasa hebat sangat. Nabi pun semak kan, tadarus dulu tak? Tiap-tiap tahun Jibril semak. Nak mati Nabi semak 2 kali kan, Jibril semak. Nampak tu? Kita tak ada macam tengok balik bacaan tu. Bukan ni panjang wasi'a. Ini Pak Imam baca ni, saya pergi Negeri Sembilan. Allah Akbar. Wasi'a kursius. Sedap dia je. Baca betul-betul Quran ni. Muliakan Quran ni. Siapa lagi kau tak muliakan Quran selain kita, kecuali kita, betul? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Awak tutup semacam. Lagi kalau orang baca tahlil tuan-tuan. Kita dengar orang baca tahlil.
kan. Lagi kalau buat tahlil lepas isyak udahlah lapar kan, baca pun semacam press laju. Ada tengok macam-macam baca ada. Engkau nak hadiah orang benda busuk tu macam Qabil, betul, hantar buah yang busuk. Begitulah orang baca kirim arwah tu, betul. Ayat baca betul, sukati dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nampak tak? Nak wasal lah, cantik-cantik, baca bagi cantik. Kan hadiah nak bagi orang benda yang paling baik. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Betul, ikut kaedah dia. Ini kau bantai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa ni? Ustaz Samad pun keluar. Baca betul-betul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagi kol-kolah sikit kan, bagi cantik lah. Kita nak bagi kat orang, tapi orang agaknya orang kubur tu menyumpah agaknya. Apa bagi aku ni, tak boleh tolong aku, betul. Ni banyak perkara amalan-amalan yang kita kena muhasabah balik lah. Baikkan, cantikkan lagi amalan-amalan ni, betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh terima tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung hadis tadi. Dah habis. Bila Nabi angkat pedang Nabi angkat. Pedang Nabi tu. Man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang berani pegang ni? Siapa boleh ambil? Maknanya gunakan pedang ni untuk peperangan. Sahabat terangsang tuan-tuan dengan tawaran Nabi. Fabasatu aydiyahum. Mereka semua angkat tangan. Tentera ni. Kullu insanin minhum. Setiap daripada para sahabat ni, mereka kata apa? Yaqulu ana aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Begitulah agamanya. Lebih kurang ya. Kalau kita nak bayangkan kan, bila orang nak tengah semangat kan, saya minta gitu. Qala, Nabi pun tanya lagi. Mungkin ada selektif di situlah. Nabi tapih lagi. Nabi kata apa? Faman ya'khuzuhu bihaqqi. Siapa yang boleh pegang pedang ini dengan menunaikan hak dia, makna jaga amanah dia. Yang ini yang berat ni. Tak ada seorang pun angkat tangan. Kalau setakat pegang, main tebas-tebas je kan, mungkin okeylah. Tapi bila Nabi kata man ya'khuzuhu bihaqqihi, siapa boleh pegang amanah pedang ni, jaga sungguh-sungguh, berikan hak pedang ini. Fa'ahjamal qaum, senyap terus para sahabat. Faqala, tiba-tiba berkata seorang yang agak berani, namanya siapa? Abu Dujana. Abu Dujana kenal? Tak kenal lah dulu punya orang kan. Abu Dujana ni seorang yang pernah, ataupun dialah orang yang membunuh siapa? Musailamatul Kadzab. Siapa Musailamatul Kadzab? Orang yang mengaku sebagai nabi. Dia ni duduk tengah jalan, orang lalu dia tahan. Antara soalan dalam hadis sebut apa? Engkau mengaku Muhammad itu Rasulullah? Kalau dia tanya orang, ya. Adakah aku juga Rasulullah? Dia tanya orang itu. Siapa kata tidak, memang ditebas si orang itu. Tu nampak. Ada yang meninggal, sahabat Khabab ni bila ditanya oleh Musailamatul Kadzab, kau percaya Muhammad Rasulullah? Ya, aku percaya. Aku ni aku bisu lah, kata dia. Mati Khabab ni. Terus dipenggal oleh Musailamatul Kadzab. Datang pula, lalu pula siapa? Ammar bin Yasir. Kita belajar sejarah ni. Ammar bin Yasir lalu. Musailamatul Kadzab tanya Ammar bin Yasir, wahai Ammar, Muhammad Rasulullah? Ya. Aku? Engkau pun juga Rasulullah. Nampak? Ini taqiyah dalam Islam yang dibenarkan untuk menjaga nyawa. Nampak? Boleh berpura-pura. Turun ayat Quran berkenaan Ammar bin Yasir yang mengatakan Musailamatul Kadzab itu apa? Nabi. Suratul Nahl, man kafara billah
Min ba'di imani, siapa yang kafir selepas beriman, contoh nak amal rasirkan dia Islam tapi kufur dia ketika itu, apa sebab apa? Illa man ukriha, kecuali orang yang dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedang hatinya tetap tenang dalam iman. Nabi panggil, sahabat mengadu, ya Rasulullah, Ammar bin Yasir ni mengaku Musailamatul Kadzab itu Rasul. Nabi panggil, macam mana Ammar? Nabi panggil, tanya dulu. Ya, dia kata, ya Rasulullah, aku kata itu sebagai helah lah kan. Tetapi bagaimana, Nabi tanya balik, bagaimana hati kamu wahai Ammar? Ammar jawab, qalbi mutmainnun bil iman, tapi hatiku ya Rasulullah tetap beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka Nabi kata apa pada Ammar? Okey Ammar, bagus, nak menyelamatkannya nyawa. Besok ataupun akan datang, kalau Musailamatul Kadzab dia tanya lagi macam itu, engkau jawablah begitu, tak apa, sebagai untuk menyelamatkannya nyawa. Itulah agama kita, bukan agama suka pancung-pancung, tak ada. Bukan agama ganas, dah. Betul tak? Agama kita yang maqasid itu, tujuan agama ni adalah untuk apa? Menjaga nyawa. Nampak tu? Menjaga akal. Sebab tu tak boleh minum arak, tak boleh mabuk-mabuk. Islam jaga akal, jaga apa? Keturunan. Lepas tu zina haram, dosa besar. Betul? Islam jaga apa lagi? Jaga nyawa, jaga harta. Sebab itu mencuri tak boleh, kena potong. Islam jaga tu. Nampak tu kaedah dia. Apa lagi jaga? Jaga agama. Betul? Sebab tu kau keluar agama murtad, kiak kau. Contoh begitu, betul? Jaga. Ditambah lagi oleh Yusuf Qaradawi, apa dia? Menjaga alam sekitar. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ni kita punya latest ulama ni yang hebat lah sekarang ni. Dia ni orang mujtahid, dia boleh ijtihad berkeluar fatwa. Mungkin dulu tak terbayang nak sebut alam sekitar ni tuan-tuan, tapi bila zaman sekarang ni contoh plastik cukup lah. Betul tak? Bagus, ulama ni fikiran dia cukup kritis. Contoh macam Yusuf Qaradawi, dah tua pun tak nyanyuk lagi dah. Yusuf Qaradawi berapa umur ni? Dekat 100 lah, 90 lebih. Tua dia. Tengok dulu ya. Yang dulu ni yang baru meninggal Syabuni, Syekh Syabuni kan. Daripada mana tu? Yaman dia. Pun meninggal ya. Ni Yusuf Qaradawi ada lagi. Tapi dah terlarat dah. Dia dah tak pegang kesatuan ulama dunia kan. Dia dah tak jadi chairman lagi dah. Tapi dia hebat. Betul tak? Sebab itu kita buang sampah RM500. Betul tak? Betul. Lagi plastik ni yang tidak mesra alam. Betul tak? Tuan-tuan timbus 10 tahun korek plastik tu elok lagi. Dia tak macam benda-benda yang lain. Jaga alam sekitar. Tengok tempat saya ceritakan, belakang rumah saya ni Sungai Sepang, sepadan Negeri Sembilan, Selangor. Sekarang siakap banyak je, Allah, lokan banyak, siput banyak. Pergilah rumah saya, siapa kepengen datang call saya boleh tunggu. Nampak tak? Rahmat Allah Ta'ala turun. Betul? Bila kamu jaga alam sekitar. Dulu babi situ penuh, tebal. Jangan cakap lah, satu buaya pun tak nak tinggal. Sebab apa? Teruk betul airnya. Sekarang masih lagi tercemar di mana? Di Tanjung Sepat. Tahu Tanjung Sepat? Kalau tuan-tuan lalu daripada Sungai Pelik, Bagalalang, Avani Beach Resort tu, sebelum sampai sana kan, sebelum Pekan tu, dekat dengan sekolah Tamil tu, tuan-tuan tengok memang dialirkan air babi tu pergi ke laut tu. Nampak tu manusia punya kepala otak betul. Dia nak untung tapi dia menyusahkan orang lain. Kepah habis dah sekarang. Pergi tak percaya, kat pantai Batu Laut sana tu, kalau ke Morib sebelum Morib, habis dah tak ada. Nampak? Jadi betul, tepat sekali apa yang Yusuf Qaradawi kata. Islam jaga juga alam sekitar. Kita sama-sama kena jaga. Udahlah kalau kat tempat tuan-tuan ni memang sibuk dengan asap kenderaan yang tak henti-henti setiap hari kan. Lagilah itu
banyak faktor ini yang memungkinkan hapusnya perkara-perkara banyak benda-benda yang baik, yang sihat, tuan-tuan. Ini Abu Dujana. Dia ni yang bunuh apa? Musailamatul Kadzdzab. Nabi pun ada bunuh tak? Tuan-tuan, dalam perang Uhud ni lah satu-satunya manusia yang Nabi bunuh adalah siapa? Siapa nama dia? Ubay bin Khalaf tu. Nabi bunuh seorang aja. Sepanjang hidup Nabi bunuh seorang, namanya Ubay bin Khalaf. Sebab Ubay bin Khalaf dah nak pancung Nabi dah. Dah kritikal. Nabi sempat ambil tombak, Nabi baling kena pada mana? Batang leher Ubay bin Khalaf. Tu dimati dia. Lain Nabi tak ada bunuh. Walaupun Nabi sebagai ketua jeneral ataupun ketua dalam peperangan Uhud ini, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beraninya Abu Dujana ni. Sebab itu hebat, dia boleh bunuh kepala apa? Dia boleh orang yang mengaku Nabi. Dia kata, ana akhuzuhu bihaqqihi. Wahai Muhammad, aku boleh pegang pedang ini, tunaikan hak dia. Fa'akhadhahu, dia ambil pegang, Nabi bagi pada siapa? Abu Dujana. Fafalaqa bihi hamal musyrikin, dia pun tebas, maknanya bunuhlah. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ini yang menentang agama Islam tu kerja, dia tunaikan hak dia, dia tak gunakan sewenang-wenang. Sebab tu disebut bihaqqi, dengan hak, dengan betul maknanya, menggunakan dengan amanah senjata ni. Dia tak boleh guna wenang-wenang. Jadi kalau bawa senjata ni, mungkin tuan-tuan yang di sini lagi tahulah. Lagi arif, aku tak tahu. Kalau kat rumah saya tu adalah buat senjata lastik. Alau beruk, alau monyet kan. Banyak monyet ni, jadi musuh pula sekarang ni. Komunis dah tak ada, monyet sekarang ni. Habis dia gasak pokok mangga, pokok pisang ni dekat rumah ni. Habis. Sebab saya rumah ni kampung ni, tuan-tuan. Baik. Apa Imam Nawawi sebut? Di antara yang disyarah oleh Imam Nawawi berkenaan dengan hadis ini, dia kata apa? Kemampuan manusia dalam menggunakan dan memanfaatkan apa yang diamanahkan kepada mereka ini adalah berbeza-beza. Ini pengajaran. Sebab itu semua tak dapat dan tak semua berani dengan nak pegang amanah ni. Besar. Bila pemilihan kita ni nak jadi imam, bukan semua boleh jadi imam. Kalau kat tempat saya tu nak lantik imam punyalah payah. Tolak ustaz-ustaz dia pun tak nak. Tolak tuan-tuan. Satu amanah. Tapi dari sudut yang lain pula kita kena pandang, kalau tak ada siapa yang nak pegang apa jawatan itu, betul. Siapa pula yang nak membawa mandu masyarakat ni? Jadi kita di situ kena ada toleran lah, betul tak? Yang layak silalah, macam Abu Dujana ni. Kamu boleh pegang amanah, boleh jadi imam, boleh datang, silakan ambil bahagian ataupun ambil jawatan tersebut. Dia kata sesuai dengan keahlian masing-masing, dengan kepakaran masing-masing. Sebab itu dalam Islam ni umara dan ulama dia kena bersama. Umara dia pandai dalam pengurusan dunia, pentadbiran dunia contohnya, betul. Bab ini, tahu. Ni bangunan, keuangan contohlah kan. Dan ulama pula dia dari sudut agama dia pula. Sebab tu dia kerja dia menasihati umara. Bukan mesti ulama jadi pemimpin, tak. Bagi tahu saya dalam Islam, ulama ni pemimpin jarang, tapi umara dan ulama dia kena berganding bahu. Ulama bukan pandai kadang-kadang yang lain, tak. Dia pandai dalam kitab agama ya. Dalam segi yang lain, contoh nak buat bangunan, nak menyelenggara perparitan, betul. Contohlah, dia ada orang pakar-pakar dia. Baru-baru ni anak buah saya balik Kelantan. Ya, dia tengok banjir tu. Banjir.
teruk juga yang itu kan, Terengganu Kelantan kan, banjir ni berlaku. Itu komen dia lah. Dia kata kalau lah dia kata parit ni kat Kelantan tu dia tak senggara dengan baik, dia kata memang akan jadi lagi lah teruk. Dari sudut itu pula kan, bukan saya nak condemn kerajaan Kelantan dah, tapi sama-sama kita kena ingat yang dunia ini adalah alat kita, betul, alat untuk kita mencapai kebahagiaan di mana, di akhirat. Keselesaan tengok macam ini beribadat, aku pun tak tahulah alasan apa lagi orang sini tak nak datang, betul, dengan aircon dia luas, dia seronok, kapet dia datang masjid ni, alasan apa lagi nak bagi? Bila kita tengok Allah Ta'ala bagi macam-macam. Kalau zikir pun, bila kita buka kitab mengaji Al-Azkar ni, Imam Nawawi pun begitu, sampai jenis nak tidur pun dapat pahala, betul tak? Zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar berat pada mizan walaupun ringan dibagi. Maknanya besok ni saya tengok, bila tengok hadis ni macam-macam zikir, yang ringan, yang berat, yang pendek, yang panjang. Maknanya apa? Maknanya besok tak ada alasan besok kita di hadapan Allah Ta'ala nak bagi alasan apa lagi? Betul? Masih Allah Ta'ala dah bagi dah. Untuk apa? Untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Tapi itulah saya kata tadi, itulah perangai kita kan, manusia ni perlukan sentiasa kepada peringatan tadi. Untuk apa? Untuk kita beramal, membuat kebaikan, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhir sekali Imam Nawawi sebut, orang Muslim harus mengarahkan senjata untuk memenggal orang musyrik dan memecah belahkan persatuan mereka, dan diharamkan mengarahkannya kepada sesama Muslim. Tapi bukan semua kafir kita nak lanyak suka hati kita lah, betul tak? Kalau kita belajar kafir ni ada banyak kafir ya. Ada kafir apa? Kafir zimmi ada, lagi apa? Kafir harbi ada. Ada dua je, banyak lagi. Kafir mustakman ada, lagi apa? Kafir muahad ada, banyak jenis kafir ni. Yang awak selalu dengar kafir harbi. Sebab apa? Banyak keluar fatwa dekat Facebook kan, kau harbi. Tuan-tuan nak tengok banyak mufti, buka Facebook. Dekat Malaysia ni ada ke? Ada harbi ke di Malaysia? Secara akademik sahnya ada ke? Ada ulama keluar fatwa? Ada? Kita ni pula dekat kedai kopi jadi mufti. Itu harbi kan? Contohlah kan, itu harbi. Penyakit tuan-tuan kita ni, saya pun tak tahulah. Benda macam ni dijadikan benda untuk melaga-lagakan apa? Untuk memecah belahkan, meniupkan semangat, sentimen yang tidak baik, akhirnya gaduh juga yang dia nak, betul tak? Sampaikan timbul lagi macam-macam isu yang kadang-kadang kita rasa pelik, betul. Benda banyak benda yang baik. Abu Cinpeng juga yang kau suka cerita, betul? Kat WhatsApp saya tu, sampaikan saya tegur. Dah seminggu ni, pagi-pagi buka WhatsApp, dia punya wirid ni apa? Pagi-pagi Cinpeng. Komunis Abu Cinpeng. Kita tahu Cinpeng tu komunis dulu, dah mati kan kisah Abu tu. Tapi tak payahlah kau jadikan ratib setiap hari buka-buka itu, betul? Allah, banyak zikir lain. Pala ke sebut Abu Cinpeng ni? Bukan apa, nama dia Cinpeng. Oleh kerana dikaitkan dengan Abu kan, mayat Abu. Kerana dah selalu sebut, dah macam nama orang Islam pula, Abu Cinpeng. Abu Lahab, Abu sekian-sekian, Abu Cinpeng. Jadi isu. Kakak tuan-tuan lah, banyaklah kerja lain lah. Tuan-tuan, banyak perkara yang perlu kita tumpukan, betul? Bukan percuma bagi saya remeh begitu, menjadikan saya pun tak tahulah. Lepas satu isu timbul satu isu, jadikan kita rasa tak selesa pula kadang-kadang. Bukan semua orang kepala otak macam kita ya. Kita kena ingat kita tahu benda tu memang kita punya musuh komunis sebagainya, betul. Tapi sekarang ni kita teruskan
acara kita untuk apa? Kembali kepada agama, ajak orang kepada perkara-perkara kebaikan ni tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak banyak, cukup itu untuk perkongsian pada hari ini. Hadis yang pendek ini mudah-mudahan memberi manfaat pada kita untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Jadi yang paling yang saya tekankan di sini adalah perangai ciri munafik itu buanglah jauh-jauh. Suka menipu, suka fitnah, betul tak? Apa-apa perkara di media sosial, tolonglah kita cek dulu kesahihan berita tersebut. Jangan terus forward, jangan terus sebar, betul? Kadang-kadang yang kita buat itu salah, betul tak? Kena ingat balik. Jangan jadi macam Abdullah bin Ubay ni. Abdullah bin Ubay ni mati Nabi sembahyang kan? Nampak tu Nabi kita mati. Abdullah bin Ubay ni Nabi sembahyang kan, padahal munafik confirm tu. Allah Ta'ala dah sebut kan dalam Quran kan. Tapi bila datang anak dia, dalam satu riwayat kata dia minta baju Nabi, nak kapankan apa? Bapak dia ni Nabi bagi. Dalam riwayat Ali, Sayyidina Ali kata Nabi sembahyangkan apa? Abdullah bin Ubay. Ada riwayat lain kata Nabi tak sembahyangkan. Betul? Tapi ini sahih juga tu. Bila benda jauh, saya katakan orang nampak dari jauh sembahyang mayat ni kan sekejap, betul tak? Orang ingat sekejap Nabi tak sembahyangkan. Ada yang kata nampak Nabi sembahyangkan. Jadi menunjukkan sembahyang mayat ni tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Pak Imam jangan lama-lama sembahyang mayat ni. Sembahyang mayat ni lah sembahyang yang tak boleh baca iftitah. Betul? Makruh baca. Setengah ulama kata haram. Ada baca surah dalam sembahyang mayat? Ada baca surah tak? Tak ada kan? Siapa baca makruh dilarang tau. Nampak? Maknanya apa? Maknanya sembahyang mayat suruh cepat. Ini awak dah Assalamualaikum. Dia gelek. Afdalul zikri fa'lam annahu. Dia zikir lagi. Mana tak belajar ni? Bawa mayat Al-Fatihah. Berhenti lagi. Sedangkan sembahyang tu pun disuruh pendek. Sembahyang yang lebih utama tu kan. Ini di luar macam-macam tu kita tengok. Okey, engkau kalau nak berzikir ke, nak bertasbih, nak tahlil ke, tanam mayat tu dulu. Nanti kau bacalah Quran banyak-banyak, betul? Zikirlah banyak-banyak. Nak sedekah pada siapa? Si mayat tadi. Tapi bila tengah menguruskan ni, nak cepat, tak boleh ditangguh. Tak boleh tangguh-tangguh. Kadang-kadang kita berbagi tahu pada masyarakat kita ni, kadang-kadang tak faham. Ni banyak ikut adat lah. Dia ikut adat yang diingat sebagai ibadat. Tapi sebenarnya benda adalah yang sia-sia, tuan-tuan. Okey. Jadi setakat itu saja. Saya mohon ampun, maaf pada tuan-tuan terkasar bahasa saya atau khilaf, berbeza pandangan dengan tuan-tuan. Kita murnikan keadaan. Kita terbuka. Begitu. Mesti ada sifat toleran tadi kan kita. Apa pandangan-pandangan yang masih duduk daripada ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah kita banyak-banyak raikan. Saya sentuh tadi bab itu, wirid tadi tu kan. Saya minta maaf juga. Bukan saya makna kata apa, imam sini tak boleh wirid kuat. Boleh. Saya katakan, atau apply lah ikut keadaan tadi kan. Sila. Makin jadi pandangan kita luas. Tuan-tuan kalau pergi tempat lain ada yang mungkin tak baca kunut kan. Ada mungkin yang tak wirid kan. Itu bukan Wahabi tak wirid tu. Yang tak wirid tu adalah pandangan daripada Imam Syafi'i. Itu masalah kita ni, tak mau mengaji. Itu yang pasal kata tuduh budak tu kan, yang sembahyang kat depan. Boleh pandang kita raih. Kalau kita rasa anak kita tu tak guling-guling, betul tak? Tak nganggur orang. Kadang-kadang budak ni dia baring ke depan, dia cak belum dia main jemaah tu. Kalau rasa boleh berdiri okey, bawa depan tak ada salah. Tapi kalau kita rasa anak aku ni kan dia main-main kan, dia ganggu Pak Imam depan, suruh dia pergi belakang. Ni pandangan yang bagi saya positif betul. Kita untuk ambil perhatian. Jangan tak boleh ke depan. Kau bantutkan semangat orang yang nak dapat pahala lebih duduk di saf hadapan.
tak punai, tak potong lah, apalah macam-macam kan, jadi masalah. Betul. Jadi sebenarnya keputusan ada pada tuan-tuan yang tahu karakter anak-anak. Betul tak? Kita tahu. Macam anak saya dulu masa kecil lelaki, tak boleh aku depan. Kalau ceramah ni umur 5 tahun dia ngikut. Dia buat apa? Dia baring-baring situ. Anak lelaki saya. Tak boleh. Dah besar lain lah kan. Ada pula yang boleh, okey, dia sembahyang diam aja ada. Jadi putusan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan lah makin makmur kita. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, murahkan rezeki. Lepas ni kita ngeteh insya-Allah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta.